Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusof alias Studio. Baiklah, dalam video saya pada kali ini saya akan menceritakan sedikit ataupun berkongsi pengajaran saya bahasa Melayu penulisan. Okey. Dan apa yang saya akan ajar murid-murid pada hari ini adalah karangan. Okey, bahasa Melayu karangan. Apa karangan yang saya akan ajar pada hari ini adalah karangan surat kiriman tidak rasmi. Jadi ini adalah 4 bahan yang saya nak murid saya sediakan, iaitu buku teks bahasa Melayu, buku fikir, kertas testpad dan juga buku fokus. Baiklah, kita terus kepada buku teks. Jadi, buku teks bahasa Melayu pada muka surat 54 unit 11 keselamatan di pasar. Baiklah, ini adalah muka surat tersebut dalam buku teks yang murid-murid dan juga penonton dapat lihat dalam muka surat 54 sebelah kiri. Di bahagian bawah adalah contoh ataupun karangan jenis surat tidak rasmi yang perlu disiapkan ataupun dibuat dikarang oleh murid sendiri, dan di bahagian atas adalah nota ataupun kata kunci yang diberikan daripada buku ini. Jadi kita teruskan, kalau murid-murid dan juga penonton boleh lihat dekat bahagian ada format tersendiri untuk karangan surat tidak rasmi ini. Teruskan lagi. Okey, ini surat tersebut, dan dalam masa yang sama murid perlu selesaikan ataupun siapkan perenggan yang bawah ni. Dan ini adalah nota yang diberikan, kata kunci, susunan gerai, laluan keluar masuk dan juga kaunter khidmat awam. Ada beberapa lagi isi yang kecil yang telah diberikan, huraian sedikit huraian. Okey, sekarang kita masuk dalam buku fokus. Okey, bagi murid yang ada buku fokus ataupun penonton yang tak tahu apa itu buku fokus, okey, boleh lihat saya bagi contoh. Buku fokus ni sangat berguna. Bukan saya nak promote, tapi ini buku yang saya gunakan. Okey, boleh lihat dekat gambar saya, buku fokus warna hitam bertajuk Fokus. Okey, dalam buku fokus ni muka surat 199 ada 4 huraian dia. Yang pertama, karangan jenis surat kiriman tidak rasmi juga dikenali sebagai surat kiriman biasa. Surat kiriman tidak rasmi bersifat peribadi dan ditujukan kepada kebiasaan surat kiriman tidak rasmi ada ditujukan kepada 4 pihak. Yang pertama, ibu bapa, adik-beradik, saudara mara dan juga sahabat handai. Tapi bagi kita di sekolah, bagi murid-murid di sekolah, kebiasaannya cikgu-cikgu akan mengajar beri surat kiriman tidak rasmi kepada sahabat handai, kepada kawan, penyil. Nombor 3, lazimnya surat kiriman tidak rasmi ditulis untuk bertanya khabar, menyampaikan ucapan tahniah atau takziah, memberi nasihat dan juga berkongsi cerita. Dan yang keempat, surat kiriman tidak rasmi mempunyai format yang khusus seperti yang berikut. Baiklah, saya nak highlightkan dekat sini. Cikgu nak highlightkan nombor 3 ni. Kebiasaannya, tak kisah dalam apa-apa soalan, dia akan beri 4 jenis ni. Yang pertama, bertanya khabar, iaitu kita nak beri surat untuk kita tanya khabar. Bagaimana keadaan kawan kita, bagaimana keadaan saudara mara kita. Yang kedua, menyampaikan ucapan tahniah atau takziah. Contoh dekat sini, sekiranya kawan kita, contoh kawan kita tu berada di Melaka ataupun di Perak, contoh saja. Sekiranya kawan kita tu dalam soalan dia telah memenangi pertandingan bercerita ataupun pertandingan syarahan dan sebagainya. Jadi kita nak sampaikan sepucuk surat tidak rasmi kepada kawan kita untuk kita ucapkan tahniah kepada dia. Dan yang ketiga, ataupun sekiranya tidak tahniah ataupun takziah. Sekiranya contoh takziah tu kawan kita mengalami kemalangan ataupun kematian saudara yang terdekat, jadi kita ucapkan takziah kepada kawan kita tersebut. Yang seterusnya, memberi nasihat. Memberi nasihat ni lebih kepada kebaikan ataupun galakkan. Contohnya, kalau zaman UPSR sebelum masuk, kita galakkan kawan kita ataupun kita beri nasihat kepada kawan kita macam mana cara nak jadi pelajar murid yang cemerlang. Contohnya macam mana nak buat aktiviti yang berfaedah. Kita berikan nasihat kepada kawan ataupun empat-empat pihak yang saya telah tunjukkan kat sini. Dan yang terakhir, berkongsi cerita. Ini selalu keluar dalam soalan. Berkongsi cerita ini adalah
apa yang kita dah lalui. Okay, dalam buku teks yang kita akan pelajari pada hari ini adalah berkenaan dengan Pasar Malam yang Selamat. Jadi, berkongsi cerita ni kita nak kongsikan cerita kita. Kita pergi pasar malam dan apa yang kita lihat dekat sana, kita sampaikan dalam bentuk surat kiriman tidak rasmi kepada kawan kita. Kita nak luahkan cerita kita kepada sahabat kita. Tidak semestinya tentang pasar malam, kita boleh juga contoh pengalaman pergi rumah orang tua-tua ataupun kita pergi melawat ke zoo negara. Kita boleh ceritakan benda tersebut ke dalam bentuk surat kiriman tidak rasmi. Tetapi mempunyai format. Yang paling penting, surat ni ada format dia. Okay, kita lihat. Okay, ni saya highlightkan sebab benda ni selalu keluar dalam soalan. Okay, seterusnya ini adalah format. Okay, pertama sekali ada alamat pengirim iaitu kita sendiri sebagai murid tu sendiri, dia nak beri pada kawan dia, kena perlu ada nama dia. Contoh dalam buku teks dia tulis Islah bin Zakaria, maknanya penulis ataupun orang yang buat surat ni adalah Islah bin Zakaria. Jadi kalau dekat sini kita ubah nama kita sendiri iaitu contoh nama saya Ahmad Yusuf bin Alias, dan alamat juga kita perlu ubah sendiri. Dekat sini dia tulis dekat Kedah, jadi saya tulis dekat sini alamat saya dan juga Johor, dan yang bawah ini adalah tarikh. Okey, tarikh pada hari ini, tarikh berapa hari bulan. Okey, tulis. Kemudian kita mulakan karangan kita dengan kata-kata aluan ataupun bukan kata-kata aluan. Kita mulakan dengan pertanyaan seperti apa khabar, ataupun kita mulakan dengan contoh dekat sini, menemui sahabatku Atoy yang berada di Sarawak. Okey, ini kawan dia dekat Sarawak dan nama kawan dia adalah Atoy. Jadi contoh, kalau saya, nama saya Ahmad Yusuf bin Alias, jadi saya akan tulis kawan saya menemui sahabatku Ali. Contohnya, menemui sahabatku Ali yang berada di Sarawak. Kemudian ke perenggan yang kedua, saudara apa khabar? Diharapkan saudara dan keluarga sihat selalu. Saya dan keluarga di sini sentiasa dilindungi Tuhan. Ini juga salah satu cara untuk mengembangkan isi awak. Okay, kita tanya khabar dia dulu, adakah saudara sihat? Sebab ini cara untuk menulis karangan. Takkanlah kita nak tulis surat terus kita cakap pasal apa yang kita dah buat. Jadi kita mulakan dengan kata-kata aluan lah, senang cerita. Okay, kita bagi tahu pada dia, kita tanya dia sihat ke tak, semoga dalam keadaan sihat selalu. Okay, seterusnya perenggan yang ketiga, baru masuk cerita yang awak ingin sampaikan, iaitu dalam karangan yang hari ini, okay, karangan dia berkenaan dengan Pasar Malam yang Selamat. Jadi saudara, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya pergi ke Pasar Malam yang, okay, apa jawapan boleh lihat pada nota tadi. Dan yang terakhir sekali kena ada sekian terima kasih dan juga tanda tangan ceming. Sahabatmu, okay, siapa nama kita? Islah. Jadi nama saya Yusof, jadi saya tanda tangan nama saya. Okey. Ini saya buat contoh, dua perenggan yang penting ni kita kena selalu ambil berat. Okey, sebab apa ini adalah boleh menambahkan juga dia punya markah. Okey, seterusnya kita masuk pada perenggan yang ketiga, iaitu tentang tadi yang telah diberikan daripada buku teks tersebut. Okay, kita lihat pada nota ataupun isi yang pertama iaitu susunan gerai tersusun mengikut kategori, kemas, memudahkan pembeli, mesra pengguna. Saudara, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya pergi ke pasar malam yang, kalau ikutkan dalam buku teks, dia ada beri yang. Okey, pasar malamnya, kita terus masukkan di sini, pasar malam yang selamat. Kemudian kita perlu huraikan lagi ataupun kita perlu tambah perkataan untuk menjadikan perenggan yang cantik. Susunan gerai, tersusun mengikut kategori kemas, memudahkan pembeli, mesra pengguna. Okey, kalau dekat sini kita boleh sambung dekat sini. Okey, pengalaman yang Islah ni dia dah pergi ke gerai tersebut, dia lihat okey, gerai di situ tersusun mengikut kategori dengan kemas. Okey, gerai tersebut juga memudahkan pembeli dan mesra pengguna. Okey, kita lihat jawapan dia yang cikgu telah berikan. Yang selamat. Susunan gerai di situ tersusun mengikut kategori dengan kemas. Maknanya dekat sini, dekat pasar tersebut ada kedai. Okey, kedai yang telah disusun dengan cantik dan kemas. Contohnya kalau bahagian sini beli baju, jual baju, so satu bahagian tu jual baju.
Kemudian kalau bahagian belakang dia jual makanan, ayam, ikan dan sebagainya yang goreng-goreng, jadi dia bahagian satu bahagian lagi. Dan satu bahagian lain mungkin dia jual barang basah. Okey, itu adalah satu susunan kedai ataupun susunan pasar yang cantik dan kemas. Okey, oleh itu gerai di situ memudahkan pembeli mencari barang yang hendak dibeli. Peniaga juga mesra pengguna, yang mana peniaga pun mesra dengan pelanggan sebab mereka nak jual barang mereka. Okey, ini adalah perenggan yang ketiga. Kita teruskan lagi dengan perenggan keempat. Okey, selain itu, laluan keluar masuk tidak sesak, mesra pengunjung, jalan sehala dan juga jalan lebar. Okey, dekat sini kita boleh lihat laluan yang disediakan dekat gerai ataupun pasar tersebut, okey, tidak sesak. Kenapa boleh jadi tidak sesak? Sebab jalan yang disediakan adalah jalan sehala. Okey, dekat sini saya suka bagi contoh dalam keadaan PKP yang baru-baru ni, okey, banyak pasar-pasar uh, dekat dalam Malaysia ni dia akan berikan satu laluan masuk dan juga satu laluan keluar. Okey, dia tak boleh jalan yang sama ada dua hala. Okey, itu akan menyebabkan terjadinya, okey, akan menyebabkan COVID akan jadi berkembang dengan cepat. Okey. Jadi dekat sini saya suka nyatakan selain itu laluan keluar masuk juga tidak sesak kerana jalan yang dibiarkan jalan sehala. Satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Mesra pengguna dan selain itu jalan tersebut juga lebar. Jadi jawapan yang kita boleh tulis dekat sini, selain itu laluan keluar masuk gerai di situ juga jalan sehala. Okey, bila dah jalan sehala, pasar itu tidak sesak dan mesra pengunjung. Selain itu juga jalan di pasar itu juga lebar. Jadi jawapan dia cikgu berikan di sini dan kamu boleh atau penonton boleh lihat sendiri. Okey. Seterusnya akhir sekali dalam perenggan yang ketiga, kaunter khidmat awam. Okey, dekat mana-mana pasar ataupun selalunya kita nampak kaunter ni berada di pasar raya besar. Contoh seperti Aeon, apa lagi Maidin ataupun pasar raya yang besar dekat dalam Malaysia ni akan sediakan satu kaunter pertanyaan sekiranya ada kanak-kanak yang hilang ataupun ada masalah dengan kita punya tiket parking. Kebiasaannya kita akan pergi dekat kaunter pertanyaan. Jadi dekat sini saya suka nyatakan, okey, dekat pasar yang Islah ni dah pergi, okey, dia ada kaunter khidmat awam, tempat untuk membuat aduan dan juga melaporkan kesalahan. Tak kira kesalahan apa, contoh macam penjual menipu timbangan ataupun penjual meletakkan tanda harga yang melebihi daripada harga yang sepatutnya, boleh kita laporkan kepada kaunter khidmat awam. Jadi dekat sini cikgu punya jawapan adalah akhir sekali pasar itu juga turut menyediakan kaunter khidmat awam. Pembeli dan penjual boleh membuat aduan dan melaporkan kesalahan tentang tanda harga dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perenggan yang lengkap daripada perenggan pertama sehingga perenggan yang kelima. Okey, suka cikgu nyatakan sebenarnya perenggan 1 dan 2 bukanlah termasuk dalam perenggan, tetapi dia adalah satu kata-kata pemula untuk murid-murid ceritakan supaya ada rentetan antara perenggan 1 hingga perenggan 5. Yang pertama sekali kita kena perlu ucapkan khabar kepada sahabat kita supaya sahabat kita sihat. Okey, kemudian masuk pada perenggan yang ketiga baru kita mulakan cerita kita, apa yang kita dah buat pada hari itu dan apa yang kita nak ceritakan kepada rakan kita. Tak semestinya berkongsi pengalaman ataupun berkongsi cerita. Seperti dalam buku fokus, ada juga tentang mengucapkan tahniah, memberi nasihat dan sebagainya. Okey, jadi murid-murid semua ataupun penonton sendiri boleh lihat ini adalah contoh karangan yang telah saya sediakan untuk murid-murid dan juga penonton di luar sana. Okey, ini alamat, kemudian tarikh, menemui sahabatku di sini dan kemudian apa khabar, tanya khabar kepada kawan kita. Kemudian masuk kepada perenggan seterusnya, masuk juga tentang cerita yang kita nak sampaikan dan diakhiri dengan sekian terima kasih dan juga kita punya apa nama tanda tangan. Okey, sahabatmu sekiranya kita bagi surat ini kepada ibu ayah kita ataupun kepada saudara kita, dekat sini kita tulis saudaramu. Nama, okey, sini pun boleh ubah. Okey, banyak tempat kita boleh ubah sebenarnya, tapi ini adalah cara yang paling mudah untuk anda ingat dan untuk anda praktikkan sendiri semasa anda ingin
membuat karangan jenis surat kiriman tidak rasmi. Okey. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini, diharap dapat memberi pencerahan kepada anda. Assalamualaikum. Peace yo.